Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mata pelajaran matematik disediakan oleh Cikgu Nazria binti Ishak daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebaiman. Video ini akan membincangkan mengenai mata pelajaran matematik KSSM tingkatan 4 bagi tajuk matematik pengguna, iaitu di bawah unit perancangan dan pengurusan keuangan. Objektif video ini ialah yang pertama, menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan, dan yang kedua, membina dan membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang, dan seterusnya menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan tersebut. Okey, jom kita tengok contoh-contoh soalan bagi kertas 2 bahagian A untuk topik ini. Yang pertama, lengkapkan 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Diberi bahawa proses pengurusan kewangan, kemudian langkah yang ketiga telah diberi kepada pelajar, iaitu mewujudkan pelan kewangan. Jadi perlu diingatkan di sini kita ada 4 ruang yang kosong. Jadi markah yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ini adalah sebanyak 1 markah untuk 1 isi. Okey, jom kita tengok apakah jawapan-jawapannya. Okey, proses pengurusan kewangan yang pertama ialah menetapkan maklumat. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Yang keempat, melaksanakan pelan kewangan. Dan yang kelima ialah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Di sini juga cikgu nak bagi tahu dekat kamu bahawa selain daripada kertas 2 ini, proses pengurusan kewangan juga diuji dalam bentuk soalan objektif, iaitu soalan dalam kertas 1. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Jadual 1 menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan bulanan Cik Anis. Okey, perkara pendapatan aktif sebanyak 3,500, pendapatan pasif sebanyak 800, perbelanjaan tetap sebanyak 1,850 dan perbelanjaan tak tetap sebanyak 900. Jadi soalannya ialah hitung aliran tunai bulanan Cik Anis. Soalan untuk bahagian A. Okey. Jadi, aliran tunai ini adalah membincangkan berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan. Okey, jom kita tengok caranya. Baik, pendapatan yang ada adalah 3,500 tambah dengan 800 tolak dengan perbelanjaan, iaitu 1,850 tambah dengan 900. Jadi, 3,500 tambah dengan 800 sama dengan 4,300. Perbelanjaan pula sebanyak 2,750. Jadi, jawapannya adalah 1,550. Ini adalah aliran tunai bagi Cik Anis. Untuk bahagian B, soalannya ialah jika Cik Anis tiada menerima pendapatan pasif dan jumlah perbelanjaannya meningkat sebanyak 30%, jelaskan kesan terhadap aliran tunainya. Jadi sekarang Cik Anis hanya mempunyai pendapatan sebanyak 3,500. Kemudian perbelanjaannya meningkat sebanyak 30%. Kaedahnya adalah 3,500 tolak dengan 130% daripada perbelanjaan, iaitu
tambah dengan 900. Iaitu 130% darab dengan 2,750. Perlu diingatkan bahawa peningkatan sebanyak 30% perbelanjaan. Jadi 130% daripada jumlah perbelanjaan. Jadi kita akan dapat 3,500 tolak dengan 3,575. Di sini kita akan nampak bahawa jumlah perbelanjaannya lebih daripada jumlah pendapatan. Jadi hasilnya adalah negatif 75. Jadi kita perlu menjelaskan kesan aliran tunainya sekarang. Jadi penjelasan terhadap kesan peningkatan perbelanjaan itu perlu dihuraikan. Itu adalah markah untuk kamu. Okey, jadi caranya adalah aliran tunai menjadi negatif sebab perbelanjaan melebihi pendapatan. Jadi kekurangan sebanyak RM75 dan ini telah berlaku defisit pendapatan. Baik, kita tengok soalan yang ketiga. Pendapatan bulanan Puan Fatin ialah RM6,500. Dia menyimpan 10% daripada pendapatan bulanannya. Dia menyewakan kedainya dengan kadar sewa RM500. Jumlah perbelanjaan tetap bulanannya ialah RM2,250 dan perbelanjaan tidak tetapnya ialah RM2,170. Raja di bawah menunjukkan matlamat kewangan jangka masa pendek dan jangka panjang Puan Fatin. Jadi sekarang kita tengok matlamat jangka pendeknya adalah untuk membeli sebuah telefon pintar yang berharga RM5,399 dalam masa 5 bulan. Manakala matlamat jangka panjang ialah untuk membeli sebuah kereta yang berharga RM118,580 dalam masa 3 tahun. Jadi soalannya ialah berdasarkan pelan kewangan Puan Fatin, adakah dia dapat mencapainya? Jelaskan jawapan anda. Jadi kita lihat kepada rajah yang diberi matlamat jangka pendek iaitu Puan Fatin ingin membeli telefon pintar yang berharga RM5,399 dalam tempoh masa 5 bulan. Manakala matlamat jangka panjang Puan Fatin ialah untuk membeli kereta yang berharga RM118,580 dalam tempoh masa 3 tahun. Jadi, untuk melihat sama ada matlamat ini tercapai, kita perlu lihat dulu kedudukan kewangan Puan Fatin. Jadi kita lihat di sini untuk mencapai matlamat jangka pendeknya sama ada tercapai atau tidak iaitu untuk membeli telefon pintar. Caranya ialah pendapatannya RM6,500 tambah dengan 500 iaitu Puan Fatin telah menyewakan kedainya dan RM650 iaitu daripada 10% daripada simpanannya. 10% daripada RM6,500 adalah RM650. Jadi wang yang Puan Fatin ada adalah RM7,650. Dengan wang yang ada, Puan Fatin akan berbelanja iaitu jumlah pendapatan tetapnya adalah
Jadi pendapatan tadi kita tolak dengan 2,250 iaitu jumlah perbelanjaan tetap. Kemudian kita tolak lagi dengan RM2,170 iaitu perbelanjaan tidak tetapnya. Jadi Puan Fatin boleh ada wang sebanyak RM3,230. Jadi untuk membeli telefon pintar dalam masa 5 bulan, jadi Puan Fatin dengan wang yang ada RM3,230, Puan Fatin dapat menyimpan RM16,150 iaitu 3,230 darab dengan 5 bulan. Jadi 3,230 darab dengan 5 akan dapat RM16,150. Jadi Puan Fatin ada wang sebanyak RM16,150. Jadi di sini kita akan nampak bahawa Puan Fatin dapat mencapai matlamat jangka pendek untuk membeli telefon pintar. Sebab telefon pintar harganya adalah RM5,399. Baik. Cikgu nak ingatkan kamu perlu memberi ulasan. Menyatakan bahawa huraian tentang matlamat jangka pendek yang tercapai ataupun tidak. Jadi di sini, huraian di sini memperuntukkan satu markah. Okey. Tadi, langkah kerja kita, maksudnya 3,230 darab dengan 5 ini adalah satu markah. Kemudian, huraiannya satu markah. Dah 2 markah. Jadi sekarang kita lihat pula matlamat jangka panjang Puan Fatin. Iaitu matlamatnya adalah untuk membeli sebuah kereta. Untuk membeli sebuah kereta, Puan Fatin akan memperuntukkan 3,230 darab dengan 3 tahun. 3 tahun dan darab dengan 12 bulan. Sebab 1 tahun ada 12 bulan. Jadi, wang yang dapat disimpan ataupun dikumpulkan oleh Puan Fatin adalah sebanyak RM116,280. Jadi, kita bandingkan dengan harga kereta. Adakah matlamat Puan Fatin untuk memiliki kereta, untuk membeli kereta itu boleh tercapai ataupun tidak? Di sini kita lihat harga kereta adalah melebihi wang yang dapat dikumpulkan oleh Puan Fatin. Okey, jadi kita pun perlu menulis huraian bahawa Puan Fatin tidak dapat mencapai matlamat jangka panjangnya untuk membeli kereta idamannya. Ataupun Puan Fatin tidak dapat mencapai matlamat jangka panjangnya untuk membeli kereta. Okey, di sini cikgu akan nyatakan bahawa pembahagian markah jalan kerja untuk 3,230 darab dengan 3 darab dengan 12 ini kamu akan dapat satu markah. Kemudian huraian di bawah ini adalah satu markah. Jadi soalan ini memperuntukkan 4 markah kepada kamu. Jangan lupa menulis huraian tersebut. Okey? Baik, kita pergi soalan yang seterusnya. Iaitu contoh soalan bagi kertas 2 bahagian B. Soalan ini memperuntukkan 10 markah. Jadi kita lihat soalannya. Jadual di bawah menunjukkan pelan kewangan peribadi Husna.
Bahagian A, berdasarkan pelan kewangan yang diberi, cari nilai bagi A, B, C, D, E dan F. Baik, kita tengok pelan kewangan peribadi Husna. Kita perlu melengkapkan ruangan yang diberi untuk mengisi jawapan. Okey, kita lihat yang pertama untuk A. Untuk A adalah jumlah pendapatan bulanan. Untuk mengira jumlah pendapatan bulanan, kita perlu menambah RM8,500 untuk gaji bersih, tambah dengan elang kerja RM750, tambah dengan nilai saham sebanyak RM800. Jadi, jawapannya adalah RM10,050. Untuk ruangan B, kita perlu mengisi nilai simpanan tetap bulanan, iaitu 10% daripada jumlah pendapatan bulanan. Jadi, kamu kira 10% daripada RM10,050 dan kita akan dapat nilai RM1,005. Okey. Di sini juga ada tolak simpanan untuk dana kecemasan dan kita akan dapat baki pendapatan bulanan. Baki pendapatan bulanan juga adalah untuk bahagian C. Bagaimanakah kita akan mendapat baki pendapatan bulanan? Caranya ialah jumlah pendapatan tolak dengan simpanan tetap bulanan, iaitu tadi RM10,050 tolak dengan RM1,005 dan tolak dengan RM250. Jadi, hasilnya kita akan dapat RM8,795. Okey. Kita lihat pula D. D ini adalah nilai untuk ansuran pinjaman rumah dan ansuran kereta. Sebab ansuran pinjaman rumah dan ansuran kereta adalah merupakan perbelanjaan tetap bulanan. Jadi, jumlah perbelanjaan tetap bulanan adalah RM2,100 tambah dengan RM1,200. Sama dengan jawapan bagi D, iaitu RM3,300. Okey, jom kita tengok pula untuk E. E adalah jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan. Jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan. Kita tengok di sini bahawa perbelanjaan tidak tetap bulanan adalah terdiri daripada utiliti rumah sebanyak RM400, belanja petrol RM500, pendidikan anak-anak sebanyak RM1,000, barangan dapur RM600 dan pemberian kepada ibu bapa sebanyak RM500. Jadi kita jumlahkan semua nilai-nilai ni dan kita akan dapat jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan sebanyak RM3,000 dan kita perlu isi pada ruangan E. Okey? Jadi untuk mendapat pendapatan lebihan di sini, kita ambil baki pendapatan bulanan sebanyak RM8,795. Kita tolak dengan jumlah perbelanjaan tetap bulanan. Kita tolak dengan perbelanjaan tidak tetap bulanan, iaitu 8,795 tolak dengan 3,300 tolak dengan 3,000. Kita akan dapat 2,495. Ini adalah sebagai pendapatan lebihan
bagi Husna. Okey, jadi kita tengok di sini. Soalan ini memperuntukkan 6 markah, iaitu A, B, C, D, E dan F. Ada 6 ruang kosong dan setiap ruang tersebut ada 1 markah. Untuk bahagian A, kita ada 6 markah. Baik, kita tengok bahagian B pula. Soalannya ialah, Husna menetapkan pelan kewangan di atas pada tahun 2020. Dia ingin menyimpan sejumlah wang RM700,000 untuk dana sara hidupnya selepas bersara pada tahun 2035. Bolehkah Husna mencapai matlamat kewangannya dalam tempoh yang ditetapkan? Beri justifikasi anda. Ini untuk soalan B, kita lihat. Soalan B, kita perlu memberi justifikasi. Baik, kita tengok. Bahagian B, apakah kehendak soalannya? Soalannya adalah, Husna ingin menyimpan RM700,000. Pelan kewangannya adalah mengambil masa 15 tahun. Iaitu daripada tahun 2020 hingga 2035 adalah 15 tahun. Kemudian, pendapatan lebihan Husna adalah, tadi kita dah kira bahawa pendapatan lebihannya adalah RM2,495. Ditambah dengan simpanannya adalah RM1,005. Jadi, pendapatannya adalah RM3,500. Didarab dengan 15 tahun, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi, RM3,500 darab dengan 15, darab dengan 12 akan dapat dikumpulkan sebanyak RM630,000. Okey. Husna ingin menyimpan RM700,000. Dia hanya mampu mengumpul RM630,000. Jadi, di sini matlamatnya adalah tidak tercapai. Sebab wang yang dapat dikumpul hanya RM630,000. Okey, untuk mencapai matlamat Husna ini, jadi kita lihat bahawa RM700,000 ingin dikumpulkan oleh Husna. Tapi Husna hanya mampu mengumpulkan RM630,000. Iaitu Husna memerlukan RM70,000 lagi untuk mencapai sasarannya mengumpul RM700,000. Okey? Baik Jadi, dengan RM70,000, kita perlu mengira bahawa RM70,000 yang hendak ditambah lagi tadi, kita perlu bahagi dengan 15 tahun dan kita perlu ingat bahawa 1 tahun ada 12 bulan. Jadi, RM70,000 bahagi dengan 15, bahagi dengan 12. Kita akan dapat nilai RM388.88. Itu lebih kurang RM390. Okey. Jadi di sini Husna perlu menambahkan simpanannya sebanyak RM390 lagi setiap bulan untuk mencapai sasaran matlamat kewangannya untuk RM700,000 dalam 15 tahun. Jadi, di sini Husna perlu mengurangkan perbelanjaan tidak tetapnya sekurang-kurangnya RM390 sebulan untuk mencapai matlamat kewangannya sebanyak
RM700,000 dalam tempoh 15 tahun. Jadi, di sini pertukaran markah di sini adalah sebanyak 4 markah. Okey, yang pertama tidak capai. Kemudian untuk mencapainya kiraannya 1 markah lagi dan huraian di bawah adalah 1 markah lagi. Okey, ini adalah 4 markah di sini. Jadi untuk soalan ini ada 10 markah. Cikgu harap kamu dapat menguasainya. Baik. Jadi, cikgu harap semoga video ini memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya.